Buletin Pagi 1 Mei bersama saya Ramzan Muhammad Saufi. Tajuk utama pagi ini, lebih 85,000 belia dikesan terbabit dalam penyalahgunaan dadah sejak tahun 2014 hingga tahun lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Penasihat Agama Istana Negara Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz meninggal dunia 7.30 pagi hari ini. Anaknya Muhammad Yusri Abu Hassan berkata Allahyarham terjatuh ketika mahu menunaikan solat subuh. Katanya Allahyarham dibawa ke Hospital Kuala Lumpur sebelum disahkan meninggal dunia. Jenazah akan dibawa ke Masjid Saidina Hamzah untuk dimandi dan dikafankan. Pengebumian dijangka akan dilakukan sebelum Zuhur. Seramai 85,575 orang belia atau 73.6% dikesan terbabit dalam penyalahgunaan dadah sejak tahun 2014 hingga tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ini menjadikan golongan berkenaan paling ramai terlibat dengan dadah. Berdasarkan statistik Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, secara keseluruhan, seramai 116,204 penagih dadah dikesan bagi tempoh 5 tahun itu. Sekiranya tidak dibendung, negara akan mengalami kerugian tenaga belia, sekaligus boleh merencatkan usaha kerajaan menjayakan ejenan negara bebas dadah. Perkara ini telah dipersetujui dalam mesyuarat ASEAN Senior Officials di Bangkok, Thailand pada tahun 2016 dan negara-negara ASEAN bersetuju melaksanakan 7 teras utama dan 25 aktiviti secara seimbang dan menyeluruh dengan tema Securing ASEAN Community Against Illicit Drugs. Beliau berucap pada perasmian Simposium Sains Penagihan Dadah Kebangsaan 2019 di Ibu Pejabat AADK Kajang, Selangor. 7 teras utama itu meliputi dasar dan polisi kawalan dadah nasional, pendidikan pencegahan, penguatkuasaan undang-undang, rawatan dan pemulihan, penyelidikan, pembangunan alternatif dan kerjasama serantau. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Filippo Grandi di Putrajaya. Pertemuan berlangsung selama kira-kira 1 jam. Kunjungan sempena dengan lawatan pengasas dan pengerusi Yayasan Pendidikan Yang Penting EAA, Sheikha Moza Nasir ke Malaysia selama 4 hari. Tan Sri Muhyiddin dan juga Sheikha Mozar yang juga permaisuri kepada Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, bekas Emir Qatar, turut melawat beberapa projek yang dilaksanakan UNHCR di Malaysia termasuk program Educate a Child. Selain itu, Tan Sri Muhyiddin turut menerima kunjungan hormat perpisahan daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun yang bakal menamatkan perkhidmatannya Sabtu ini. Pertemuan berlangsung di pejabatnya di Kementerian Dalam Negeri Putrajaya. Tan Sri Muhammad Fuzi besar wajib selepas 35 tahun bersama Polis Diraja Malaysia dan hampir 2 tahun berkhidmat sebagai Ketua Polis Negara. Lebih 10,000 pekerja dari seluruh negara hadir di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bagi sambutan Hari Pekerja 2019 bertemakan Pekerja Amanah Aspirasi Negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijadual menyampaikan amanat sempena sambutan Hari Pekerja sekitar jam 12 tengah hari ini. Untuk perincahannya, kita melintas langsung dengan bersama Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Wan Zairul, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Ramzan. Di Sri Pentas 1 Mei adalah sambutan Hari Pekerja dan juga cuti umum, malah dijadikan waktu berehat buat para pekerja. Tetapi tidak di PICC ini apabila ianya diwarnai dengan kemeriahan lebih 10,000 pekerja dari seluruh negara. Mereka terdiri daripada kaki tangan kerajaan, agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan berkanun dan juga swasta. Perhimpunan kali ini turut melibatkan kehadiran majikan, kesatuan-kesatuan sekerja dan pihak kerajaan secara tidak langsung menterjemahkan penyatuan golongan pekerja dalam pelbagai peringkat. Tidak ketinggalan golongan pekerja dalam kalangan orang kurang upaya yang turut diraikan pada majlis kali ini. Sambutan Hari Pekerja 2019 bermula seawal jam 8.30 pagi lagi dengan aneka persembahan muzik, nyanyian dan tarian daripada Badan Kesenian Tentera Darat dan syarikat-syarikat swasta.
bagaimanapun kemuncak acara adalah penyampaian amanat daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dijadualkan pada jam 12.30 hari ini. Jika saya boleh imbas semula perutusan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Hari Pekerja pada tahun 2001 ketika beliau menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri keempat ketika itu, beliau berkata pekerja zaman tersebut memerlukan pengetahuan yang lebih untuk meningkatkan produktiviti mereka dan menjadikan hasil kerja yang lebih kompetitif. Sudah tentu ini bermakna pekerja mestilah sanggup dilatih semula. Justru jelasnya, kerajaan memberi fokus kepada usaha melatih dan mendidik tenaga kerja dengan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran agar pekerja dapat terus mendapat peluang pekerjaan dan menyumbang kepada pembangunan negara. Dan pada 4 Mei 2002, pada Majlis Perhimpunan Hari Pekerja di Stadium Melawati Shah Alam, Tun Dr. Mahathir berkata atau berharap ramai pelajar IPTA dan juga IPTS memilih jurusan sains dan juga teknologi serta juga berbagai-bagai kemahiran yang boleh menjamin peluang kerja. Ini kerana dalam zaman teknologi maklumat, revolusi daripada tukangan tangan kepada penggunaan mesin menyebabkan mesin diguna dalam pengeluaran barangan supaya lebih banyak, lebih murah, cepat dan juga kualiti sama. Selain itu, Tun Dr. Mahathir mengingatkan rakyat supaya menguasai bahasa Inggeris tanpa membelakangkan bahasa kebangsaan. Dan pada sambutan Hari Pekerja 2019 ini, tetamu kenamaan yang dijangka hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Ismail Bakar, Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran, Barisan Kabinet, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Datuk Aziz Muda dan Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MAF Datuk Syamsuddin Bardan. Dan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail dalam perutusan Hari Pekerjanya semalam berkata pekerja yang setia kepada negara tidak akan terbabit dalam perbuatan salah laku. Ujar beliau, pekerja adalah teras kemajuan sesebuah negara dan pekerja yang beramanah adalah aspirasi negara. Menurutnya lagi, dengan adanya pekerja beramanah, isu penyalahgunaan kuasa, rasuah dan penyelewengan dapat dielakkan. Dan sempena Hari Pekerja kali ini, apakah ada khabar gembira daripada amanat Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam usaha kerajaan mewujudkan persekitaran pekerjaan mesra pekerja dan menangani isu pekerjaan berbangkit? Sama-sama kita nantikan amanat beliau tengah hari kelak. Itu saja yang boleh saya kongsikan langsung dari PICC ini. Selamat Hari Pekerja buat semua dan kepada yang bekerja pada hari ini, selamat menjalankan tugas. Saya Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin. Kita kembali bersama Ramzan di Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Wan Zairul langsung dari PICC. Penceroboh dan pemburu haram bakal berdepan denda RM1 juta dan penjara 5 tahun. Hukuman itu bakal dilaksanakan jika pindaan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 diluluskan Parlimen pada Disember ini. The message we want to send to the poachers out there is we are in there. We are coming for you. And we will catch you. And then we are also, by end of this year, we will be, we will be adding on to our act, the Perlitan Act. We are looking into the act. Dr. Xavier berkata demikian pada perasmian Ops Belang di Paya Indah Wetlands, Dengkil, Selangor. Tindakan lebih ketat perlu diambil disebabkan spesies harimau Melaya diancam kepupusan dan berada di tahap yang sangat membimbangkan. Setakat ini kurang daripada 200 ekor harimau Melaya direkodkan di Malaysia. Ops Belang adalah operasi pengawalan dan rondaan penguatkuasaan sepenuh masa di 20 kawasan tumpuan harimau seluruh semenanjung Malaysia, membabitkan 200 anggota Jabatan Perhilitan. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL perlu membawa pertumbuhan sektor dan perindustrian baru bagi merancakkan ekonomi yang menguntungkan rakyat. Perkara itu antara syarat baru yang ditetapkan dan sekiranya ia tidak dapat diwujudkan, maka tiada pengangkutan kargo yang akan menggunakan ECRL. Media sebelum itu turut melaporkan ECRL akan disambung semula dengan kos pembinaan fasa 1 dan 2 kini dikurangkan kepada RM44 bilion, iaitu pengurangan sebanyak RM21.5 bilion daripada kos asalnya RM65.5 bilion. Penjimatan itu tidak membabitkan pengecilan skop dan spesifikasi projek itu seperti dakwaan beberapa pihak sebelum ini.
Kita kekalkan skop yang ada, tetapi kalau kita dalam perbincangan dengan pihak pemaju, kalau kita merasakan ada skop yang boleh kita semak semula, dan ini akan meneruskan penjimatan. Dan berapa itu tertakluk kepada perbincangan yang akan dijalankanlah. Kerana antara syarat baru yang kita letakkan ialah mesti membawa industri baru ke Pantai Timur. Datuk Seri Muhammad Azmin ditemui selepas menyampaikan ucap tama bertajuk Pembangunan Harapan Rakyat Mekanisme Malaysia Baru atau Satu Penjenamaan Semula pada Seminar Melaka Berwibawa di Bandar Hilir, Melaka. Seminar 2 hari itu dirasmikan Ketua Menteri Adli Zahari dan disertai lebih 400 peserta. Lebih 18,000 akaun pengguna syarikat air Melaka Berhad di daerah Alor Gajah terjejas selepas loji rawatan air gadik dicemari amonia sejak 2 hari lalu. Hasil siasatan awam mendapati air sungai Batam Melaka tercemar teruk dipercayai akibat pelepasan air dari kolam ternakan ikan keli di hutan perca. Bacaan amonia yang dicatat adalah melebihi 3.5 mg iaitu melebihi parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Ekoran itu, Badan Kawal Selia Air Melaka Tengah mengeluarkan notis pemberhentian serta-merta operasi kepada 2 pemilik pusat ternakan ikan keli di hutan perca yang disyaki menjadi punca. Perhentian serta-merta operasi ternakan ikan keli tersebut, dan kita beri notis 7 hari kepada 2 pemilik tersebut, dan notis ini akan tamat pada 7 Mei di mana mereka kena berhentikan operasi tersebut lah serta-merta lah. Kita mendapati daripada analisis yang kita buat, bacaan amonia adalah melebihi 3.5 mg per liter, melebihi parameter yang ditetapkan ataupun yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kesan pencemaran tersebut telah pun menjejaskan kira-kira 18,076 akaun, maksudnya meter lah, akaun maksudnya rumah. Aduan mengenai pencemaran itu diterima pada 28 dan 29 April lalu. Susulan itu, siasatan dibuat dan mendapati 11 kolam ternakan ikan keli mempunyai kesan amonia yang dilepaskan ke sungai. Satu laporan polis turut dibuat di Balai Polis Hutan Perca untuk tindakan selanjutnya. Sejumlah RM135.2 juta diperuntukkan kerajaan untuk projek pembahagian bekalan elektrik di bawah pasukan projek khas Bekalan Elektrik Sabah untuk daerah Sandakan. Menteri Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata ia membabitkan 4 projek. Projek terbabit adalah pengubahan punca bekalan, pencawang pembahagian utama PPU Motas dan Permai bernilai RM20 juta yang telah siap 1 Mac lalu. PPU Bukit Nenas projek kedua bernilai RM34.2 juta masih dalam proses pembinaan dijangka siap Jun depan. Projek ketiga PPU Batu Sapi RM32 juta pula dalam proses perolehan dijangka siap Mei 2021. Manakala projek terakhir membabitkan PPU Shungen dan Sim-Sim RM49 juta dijangka siap akhir 2021. Beliau terdahulu melancarkan kempen anti plastik di Pulau Berhala Sandakan bersama calon Pakatan Harapan PRK Sandakan Vivian Wong. Jelasnya semua perancangan mengatasi isu bekal elektrik di Sabah berjalan lancar dengan kerajaan pusat sentiasa bekerja rapat dengan kerajaan negeri dalam mengatasi masalah berkenaan. Sifuf Bad mensasarkan peningkatan 2 kali ganda bilangan jutawan di bawah program pemasaran internet seramai 100 jutawan kepada 200 jutawan pada tahun ini. Bagi memacu sasaran itu, Sifuf Bad turut memperbanyakkan program mentoring dan seminar pemasaran internet. 2014, 15, 16, 17, 18 kita dah buat event, kita dah lebih 100,000 orang. Termasuk saya juga jadi speaker untuk agensi kerajaan yang mana Sifubet adalah trainer dan pengubah modul untuk usahawan MDEC usahawan. Beliau berkata selepas pelancaran 100,000 buku percuma kepada usahawan serta pelancaran persidangan jutawan digital Sifubet, seminar tersebut bakal berlangsung pada 5 hingga 7 Julai ini memfokuskan kepada strategi pemasaran internet dengan sasaran penyertaan 7,000 peserta.
Proton mencatatkan peningkatan jumlah penerima sijil kemahiran Malaysia seramai 258 graduasi tahun ini berbanding 100 graduasi dicatatkan tahun lalu. Syarikat Kereta Nasional Committed meningkatkan jumlah penerima sijil itu pada tahun depan bagi memastikan kaki tangan Proton terdiri daripada pekerja mahir dan berkualiti. Penerima sijil terdiri daripada pekerja Proton Shah Alam dan Tanjung Malim. Mereka dinilai berdasarkan prestasi kerja sepanjang berkhidmat dengan Proton selain perlu melalui ujian praktikal sebelum diberikan kelayakan memperoleh SKM anjuran Proton. Buka peluang kepada para pekerja untuk memajukan diri. Bahkan syarikat turut mendapat manfaat dari kemahiran-kemahiran yang dimiliki oleh pekerja-pekerja ini. Kejayaan melaksanakan program ini adalah hasil kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Program ini mendorong pekerja meningkatkan prestasi dan sekaligus meningkatkan kualiti syarikat otomotif tempatan itu. Dan saya daripada bawah lah, daripada kata mula-mula masuk grade 1 sehingga jadi supervisor sekarang ni lah. Dan untuk dapatkan level 3 pada hari ini memang agak susah. Memang betul melumus dengan kebolehan dan kemampuan yang ada pada saya untuk menunjukkan dan hari ini dah dapat kejayaan seperti hari ini. So bagi saya untuk penganjuran selepas ini ada lebih yang maksud dia untuk yang tahap sekarang ini untuk tahap 3 dan ada yang ke tahap yang 4, 5 dan atas lagi lah. So terima kasih kepada semua yang terlibat kan. So dalam CJ ini bolehlah meningkatkan saya punya bidang kerjaya ke masa-masa yang akan datang lah. Ke laporan luar negara, seorang veteran tentera Amerika Syarikat didakwa merancang serangan keganasan skala besar di Long Beach, California. Menurut pihak berkuasa, tertuduh Mark Steven Domingo, 26 tahun, yang pernah berkhidmat di Afghanistan berdepan pertuduhan itu setelah merancang meledakkan bahan letupan di ubah suai IED pada Perhimpunan Nasionalis Kulit Putih hujung minggu lalu. Domingo ditahan Jumaat lalu di Los Angeles selepas menerima bungkusan dilaporkan sebagai bom periuk tekanan tinggi. Rancangan itu dilaporkan sebagai tindakan balas dendam berikutan kejadian tembakan di Christchurch, New Zealand. Mengikut kenyataan mahkamah, Domingo yang baru memeluk Islam Mac lalu menzahirkan sokongan terhadap keganasan dalam kenyataan dalam talian di samping teruja menjadi syahid. Seorang lelaki Australia didakwa atas tuduhan memiliki bahan letupan yang ditemui di rumahnya di pinggir Adelaide. Aaron Ellis, 43 tahun, ditahan reman selepas tampil di Mahkamah Magistrate Elizabeth. Unit tindakan bom polis memusnahkan bahan letupan yang ditemui di kediaman suspek di Devoren Park. Polis menyerbu kediaman suspek pada Isnin tetapi tidak menemui apa-apa yang mencurigakan. Satu lagi serbuan dilancarkan pada waktu malam selepas polis menerima maklumat baru bahawa tertuduh memiliki bahan peledak kimia. 4 letupan terkawal dilakukan di belakang rumah suspek. Lelaki itu dipantau pihak berkuasa sejak Februari lalu susulan beberapa kenyataan anti-Islam dimuat naik di media sosial. Pihak berkuasa Sri Lanka sahkan 42 warga asing adalah antara 253 mangsa yang terkorban dalam insiden serangan bom pada sambutan Hari Easter baru-baru ini. Kementerian Luar berkata 12 lagi warga asing dilaporkan masih hilang. Daripada jumlah itu, jumlah tertinggi adalah dari India iaitu seramai 11 mangsa, diikuti Britain, China dan Denmark. Setakat ini, seramai 5 warga asing yang cedera masih dirawat di hospital. Semua mayat mangsa yang belum dikenal pasti kini ditempatkan di rumah mayat polis di Colombo. Sebelum ini, pihak berkuasa melaporkan 40 warga asing terbunuh namun tidak mendedahkan kewarganegaraan mereka. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan mayat 25 warga asing telah dihantar pulang ke negara masing-masing semalam. Kesatuan Eropah EU melanjutkan larangan jualan senjata ke atas Myanmar dan meneruskan sekatan terhadap pegawai berpangkat tinggi berhubung peranan mereka dalam krisis Rohingya. Langkah itu termasuk larangan kemasukan senjata dan peralatan lain yang mungkin digunakan untuk menindas. Ia akan kekal sehingga sekurang-kurangnya 30 April 2020. Kira-kira 14 pegawai atasan tentera dan sempadan kini disekat secara individu oleh EU, melarang mereka berkunjung atau melalui blok negara Eropah serta membekukan aset dimiliki di Eropah. Pada Ogos 2017, kira-kira 740,000 pelarian Rohingya lari daripada tindakan tentera di Rakhine menyeberangi Bangladesh. Kebanyakan pelarian Rohingya mendakwa berlaku rogol dan pembunuhan beramai-ramai.
Sukan. 3 perlawanan suku akhir pertama Piala FA berlangsung semalam menyaksikan Kedah muncul satu-satunya pasukan yang menghampiri saingan separuh akhir selepas mencatat kemenangan selesa 3-1 ke atas PKNS FC. Dua lagi perlawanan Kuala Lumpur menentang Felda United berkesudahan seri 3-3, sementara PKNP FC menentang Perak berakhir seri tanpa jaringan. Kelab Bola Sepak Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS FC melayan kunjungan Kedah di Stadium Shah Alam malam tadi. Pelawat tidak mengambil masa untuk berada di depan membuka tirai jaringan seawal minit ke-12 menerusi Fernando Rodriguez yang menyudahkan hantaran Farhan Roslan. Momentum Kedah terus meningkat apabila dihadiahkan sepakan penalti selepas Jonathan Bowman dikasari Rodney Calvin. Dan kesempatan itu tenang disudahkan Bowman sekaligus mendahului kedudukan semasa 2-0 pada minit ke-24. Malang berganda menimpa PKNS di bawah bimbingan Datuk K. Raja Global apabila pasukannya dipaksa beraksi 10 pemain. Pengada perlawanan Zamzaidi Katimin tidak teragak-agak untuk melayangkan kad merah kepada Tamerlan Kozubev selepas melakukan terjahan berbahaya ke atas Farhan pada minit ke-29. Seminit sebelum berakhir babak pertama, gawang PKNS bocor lagi juga menerusi Bowman yang meledak gol kedua peribadinya untuk meletakkan Kedah selesa mendahului 3-0. Tuan rumah enggan mengalah berjaya merapatkan jurang gol hasil sentuhan Gabriel Guerra yang menyudahkan hantaran Romel Morales pada minit ke-64. Beberapa siri percubaan berjaya dihasilkan kedua-dua pasukan, namun kedudukan 1-3 memihak Kedah itu kekal sehingga tamat permainan. Aksi kedua di Stadium Darul Aman dijadualkan berlangsung 10 Mei depan. Sementara itu di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, 6 gol terhasil pada aksi suku akhir pertama Piala FA di antara Kuala Lumpur menentang Felda United. Tuan rumah ketinggalan pada minit ke-22 apabila percubaan Christy Jayasalen yang terkena tiang berjaya dimanfaatkan Abdul Azim Rahim untuk gol pertama Felda United. Tersentak skuad The City Boys kembali memperkemas jentera serangan dan hasilnya pemain berpengalaman Indra Putra Mahyudin cemerlang menyamakan kedudukan satu sama minit ke-40. Kekal satu sama tamat separuh masa baki 45 minit lebih rancak apabila kedua-dua pasukan saling berbalas jaringan. Bermula dari gerakan di sebelah kanan padang, Indra yang bijak menghidu peluang dalam kawasan bahaya Felda United berjaya menanduk masuk bola untuk gol kedua Kuala Lumpur pada minit ke-53. Namun penyerang Abdul Azim sekali lagi tampil selaku penjaring apabila menyamakan kedudukan 2-2 pada minit ke-60. Sedar Felda United masih lagi goyah ketika bertahan, pemain tengah Paulo Josu berjaya meledak gol ketiga Kuala Lumpur pada minit ke-71. Tetapi pemain import Felda United, Josini Shed, hanya memerlukan 3 minit kemudian untuk mengimbangi semula permainan. Tiada lagi gol menyusul selepas itu menyaksikan pertembungan Kuala Lumpur menentang Felda United berakhir seri 3-3 dan kedua-dua pasukan akan bertemu semula pada aksi suku akhir kedua Piala FA di Stadium Tun Abdul Razak Jengka 11 Mei nanti. Dalam pada itu, hasrat Perak untuk meneruskan rentak kemenangan ke atas PKNP FC tidak kesampaian apabila seri tanpa jaringan pada aksi suku akhir pertama Piala FA di Stadium Majlis Perbandaran Manjung. Dua percubaan berbahaya Perak menerusi Gilma da Silva dan Muhammad Syarif Fikri Mat Fauzi sekadar menggegar palang PKNP pada minit ke-18 dan 35. Masuk babak kedua, penyerang PKNP Thomas Abbey mempunyai 2 peluang keemasan, namun penjaga gol Perak yang juga penjaga gol kebangsaan Muhammad Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti terus kental mengawal gawangnya daripada dibolosi. Kekal 0-0 tamat 90 minit permainan menyaksikan peluang masih terbuka buat kedua-dua pasukan menjelang aksi suku akhir kedua Piala FA di Stadium Perak Ipoh 11 Mei nanti. Kelab Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur menanggung kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada pasukan Liga Belanda Ajax Amsterdam dalam aksi separuh akhir pertama Liga Juara-Juara Eropah awal pagi tadi. Berlangsung di Stadium Tottenham, tuan rumah dikejutkan dengan gol awal Ajax yang dijaringkan Donny van de Beek pada minit ke-15. Perangkap offside benteng pertahanan Tottenham gagal membaca hantaran cantik Hakim Ziyech sekaligus mudah untuk de Beek melorong bola ke kanan gawang bagi mendahului 1-0. Spurs enggan mengalah bangkit memperkemaskan jentera serangan namun gagal mencari sentuhan penyudah. Ia menyaksikan kedudukan 1-0 memihak Ajax itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus memungkinkan peluang Ajax untuk layak ke final sejak kali terakhir pada 1996. Sementara Spurs pula akur tewas 2 kali berturut-turut di laman sendiri, kalah 0-1 kepada West Ham minggu lalu sejak stadium berkenaan baru dibuka 3 April lalu. Aksi timbal balik kedua separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah di laman Ajax dijadualkan berlangsung 9 Mei depan. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Ramzan Muhammad Salfi. Assalamualaikum dan salam hormat.